InsyaAllah kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma fakihna fid din. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sentiasa menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi hifdzil Quran. Lapangkanlah dada kami untuk sentiasa membaca dan mendalami Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita dapat bersama-sama pada hari ini, insya-Allah, untuk kita meneruskan perkongsian berkaitan dengan tajwid setelah kita berehat beberapa minggu, insya-Allah. Jadi apa khabar tuan-puan semua, sihat ke? Sekali lagi soalan yang sama. Alhamdulillah sihat Ustaz. Satu family. Okey, baik. Terima kasih soalan yang diberikan. Okey. Kalau ada dengar suara anak Ustaz ni, abaikanlah ya. Kita buat kelas dekat rumah. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung kita punya pengajian, kita punya kelas berkaitan dengan tajwid. Jadi sebelum tu seperti biasa kita akan buat sesi ulang kaji dulu tajwid, ya, untuk kita refresh balik tajwid yang telah pun kita pelajari sebelum ni supaya kita lebih bersedialah untuk kita belajar tajwid yang baru, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita dah belajar berapa hukum semuanya? Sila perempuan, sila tolong jawab. Allah. 12 Ustaz. 12. 12. Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat. 12 Apa khabar Ustaz? Okey. Sila sebutkan hukum-hukum yang kita dah belajar setakat ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz ya? Selamat Ustaz. Khabar Ustaz, sahabat-sahabat. Nama-nama Mengenal mat, huruf mat. belajar. Okey. Yang ketiga mat jaiz. Jangan. Mak wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Mat Dan arif mat sukun. sukun. Mat badal. Mat badal. Badal. Mat silah qasirah. Saya bawa Mat buat. Mat lin. Mat Huruf lin. Wajib al-gunnah. Nah, kali wajib Terima kasih. Huruf lin Ustaz. Mak Shibi badal. Yang terakhir huruf lin.
Terakhir wajibul guna. Assalamualaikum. Tak rujuk buku ke guna Quran? Hari ni muka surat berapa? Betul tu, ikut buku ya. Ajar baru ni. Yang terakhir, yang ke-12. Silah kasirah, silah tawilah. Okey, terima kasih jawapan yang diberikan. Baik, insyaAllah hari ini kita sambung, kita tanya soalan dulu insyaAllah. Baik, soalan pertama kaitan dengan tajwid yang kita dah belajar. Sila kemukakan huruf-huruf yang berkaitan dengan mat asli. Macam mana nak cari mat asli dalam Quran? Apakah huruf-huruf yang terlibat? Alif wawiyah yang tidak berbaris. Alif wawiyah. Alif wawiyah berbaris. Alif wajah yang Buku Okey, tajwid bagus. Ustaz. Apa Ustaz? Orang ni bau. Terkapai-kapai ni. Alif Tak wajah. apa, yang baru masuk boleh dengar dulu kita Okey. sekarang dalam proses ulang kaji. Okey, bagi yang masuk kita dengar dulu untuk kita dapatkan maklumat bersama. Tak apa, sama-sama kita belajar insya-Allah. Okey, soalan kedua. Sila sebutkan formula untuk mengenali izhar halki. Zahar. Izhar halki. Nun mati berjumpa dengan Hamzah alih Hamzah. Berjumpa dengan 6 Apabila nun mati dan tanwin berjumpa dengan 6 huruf izhar. izhar. Oh, SPQ tak belajar lagi Okey, sorry. Kita belum belajar lagi. So hari ni kita belajar saja nak test. Kokok ada yang power kan. Okey, tak apa. Soalan ketiga, sila sebutkan harakat panjang bacaan untuk mat silah tawilah. 2, 4, 6. 6. Mat silah tawilah. 2, 4, 6. 4 atau 5. Mat silah tawilah. 4 Ustaz. Atau 5 harakat. Ya. Okey, 4 atau 5 harakat. Okey, soalan terakhir, sila sebutkan cara mengenali wajibul gunnah. Wajibul guna. Ni mati, nun mati. Nun alif yang bersabdu sebelum didahului oleh baris atas. Sebelumnya Ya, Atas. okey. dan depan. Okay, wajib berguna adalah nun dan mim Atau dan mim yang bertanda sabdu bertemu Betul. sebelumnya huruf berbaris tunggal. Baris asal. okey, bagus. Terima kasih jawapan yang diberikan. Baik, kelas yang sebelum ni yang terakhir kita belajar hukum apa? Wajibal Berguna kan? huruf lin. Wajibul guna. Wajib berguna. Kita last belajar Okey, baik. Terima kasih respon yang diberikan. Baik. Sebelum kita masuk kepada bab yang baru, bagi yang baru masuk, sebenarnya kita telah pun menyentuh 12 bab. Ustaz ulang sekali lalu lah. Boleh tutup mic dulu bagi kelancaran majlis. Okey, terima kasih. Ada 12 bab dah kita dah belajar. Pertama kita belajar mat asli, kedua mat adik disukun, ketiga mat wajib mutasil, keempat mat jaiz munfasil, kelima mat badal, keenam mat syibih bil badal ataupun mat syibih badal, kemudian mat silah qasira, mat silah tawilah, kemudian yang kesembilan mat iwad,
ke-10 mad lin, 11 huruf lin, dan yang ke-12 wajibul ghunnah. Okey, nah ni 12 bab yang kita dah belajar. Tak apa yang baru masuk jangan rasa ustaz kami baru masuk macam mana ni tak tahu apa-apa lagi. Tak apa, stay tune insya-Allah. Kita akan reveal satu persatu sebab kelas bersama dengan SPAQ ni adalah kelas mingguan yang kita dah pun jalankan lama dah. Kita jalankan lama dah. Yang baru masuk tak apa, kita akan buat lagi sekali lalu lah ulang kaji insya-Allah. Dan insya-Allah hari ni kita akan masuk bab baru yang tadi Ustaz tersebut tadi kan. Rupanya belum belajar. Kita akan masuk nama tajuknya adalah izhar izhar halki. Kalau tuan-puan ni ada buku, cuba selak-selak buku agak-agak muka surat berapa tajuk berkaitan dengan izhar halki. Surat 54. 54 Okey, muka surat 54. Terima kasih. Yang dah ada buku alhamdulillah, yang belum ada buku tu nanti insya-Allah boleh dapatkan. Okey, cuba sebutkan Kak Ustaz dia punya takrif, dia punya maksud izhar halki ni. Apa bertemu apa ni izhar halki? Cuba bacakan. Huruf non sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar. Dibaca jelas dan tanpa dengung. Baik, terima kasih respon yang diberikan. Ustaz ulang balik. Kalau tengok ni, Ustaz ada bagi dua orang panggil apa? Dua pernyataan. Satu dalam bentuk tulisan dalam bentuk ayat. Kemudian kalau tuan-puan tengok bawah dia tu, kita ada tulis dia punya bentuk tu dalam bentuk formula. Ustaz cuba share kalau dapat. Bentar ya. Saya cuba share screen. Harap-harap dapat lah. So yang tak ada lagi ke yang tak ada buku? Ada Ustaz. Ada. Okey, tak apa. Okey ni izhar halki. Yang tak ada buku Ustaz share screen. Nampak tak screen Ustaz kongsi? Nampak. Okey, so insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat. Okey. Huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar. Dibaca jelas dan tanpa dengung. Ustaz, ini dalam bentuk pernyataan. Ada orang dia suka baca satu ayat. Kemudian dia terus faham. Ada orang dia kena tengok formula-formula baru dia faham. So Ustaz bawakan satu lagi contoh dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk formula. Nun sukun, kalau tengok dekat sini kan. Nun sukun. Okay, atau lepas tu ada tulisan baris. Baris tanwin atas, tanwin bawah ataupun tanwin depan berjumpa dengan 6 huruf izhar. Okay, kena faham dulu dia punya takrif. Sebab kalau tak faham takrif ni, kita akan mengalami sedikit kekeliruan. Sebab ni adalah benda paling asas yang kita kena tahu. So izhar halki mestilah adanya nun sukun. Okay, so izhar halki mesti melibatkan nun sukun atau tanwin. So kemudian ni dia punya takrif selesai. Kemudian kita tengok pula huruf izhar ada 6. Okay, huruf izhar ada 6. Ustaz kongsikan kat sini. Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. So totalnya ada 6 huruf. So kat sini ada 6 huruf yang melibatkan. Jadi kat sini mungkin ada yang pertama kali baru dengar ataupun dah biasa dengar dah dan dah ada pun yang hafal. Yang dah hafal baguslah. Ataupun yang hari ni baru dengar dan mungkin topa akan rasa macam tajwid nak kena hafal huruf ke Ustaz? Soalan dalam kepala terkeluar dah. Ya, daripada muda kan kita belajar tajwid mesti nak kena ingat huruf. Tapi hari ni Ustaz tak nak kongsikan kaedah yang lama.
Ustaz gunakan kita tambah baik kaedah yang baru, iaitu kita tak perlu hafal 6 huruf ni. Okey, kita sekadar tahu je. Macam sekarang ni kita sekadar tahu je. Habis tak kalau tak hafal menjadi kesalahan ke? Tak ada, tak menjadi kesalahan. Yang penting apa? Yang penting adalah kita tahu ni, yang Ustaz merahkan ni adalah dibaca jelas dan tanpa dengung. Ini adalah kaedah ataupun cara bacaan yang perlu ditekankan. Setengah orang belajar tajwid, dia hanya menghafal formula dan juga dia menghafal huruf-huruf. Tapi lebih daripada itu adalah kita nak tahu cara baca, kita nak tahu bacaan ni kena baca jelas ke, kena baca dengung ke. So, izhar halki, masukkan dalam kepala. Pertama melibatkan nun sukun atau tanwin, yang mana perlu dibaca jelas dan tanpa dengung. Dengar perkataan izhar halki, jelas, tanpa dengung. Okey, selesai. Okey, setakat tu okey? Dapat follow ke? Okey. Ya? Okey. Baik, Allah. alhamdulillah. Baik, kemudian kita pergi kepada maklumat yang seterusnya, iaitu ini yang Ustaz bawakan, strategi bagi mereka yang dah pun follow Ustaz punya kelas. Setiap kali kelas Ustaz sentiasa berkongsi 3 formula, kadang-kadang terlebih 1 jadi 4. So kali ni kelas hari ni sangat menarik sebab masing-masing dah majoriti dah ada buku, mungkin ada beberapa orang yang belum ada. Jadi kita kongsikan apa dia? Kita kongsikan strategi mengenal izhar halki. Macam mana nak kenal izhar halki dalam Quran ni Ustaz? Caranya senang sahaja. Pertama, cuba tuan-tuan tengok. Dia tak kisah kedudukan mana satu. Yang penting ada 3 ni. Pertama adalah tanwin selari. Kalau ikut formula sebelum ni Ustaz ada tulis pertama nun sukun, ada mana-mana tak apa. Yang penting ada 3 formula ni. Pertama adalah tanwin selari. Tanwin selari tu macam mana Ustaz? Cuba tengok. Ustaz zoom lagi ke depan. Dia punya baris tanwin itu adalah kedudukannya sama. Atas dan bawah dia punya tanwin itu selari kedudukannya. Nampak tak? Ini Ustaz bolkan. Nampak Ustaz. Jelas kan? Baik. Dia punya kedudukan tanwin ini adalah selari. Okey. So ni anak panah ni adalah contoh ayat Quran. Ghasiqin idza. Ghasiqin idza. Okey, ni contoh. Ini formula yang pertama. Kemudian kita bagi pada tanwin kepada formula yang kedua. Strategi yang kedua adalah kita perlu cari tanwin 69. Kita perlu cari tanwin 69 pula. Tanwin 69 tu macam mana Ustaz? Biasanya dia punya bentuk yang design macam ni. 69 ni. Okey, design dia macam ni. Tanwin 69. Okey, ni formula kedua lah. Tanwin 69. Okey, ni contoh ayat Quran. Salamun hiya. Salamun hiya. Okey, ni tanwin 69. Kemudian kita pergi formula yang ketiga. Kita perlu cari pula nun sukun. Nun sukun tu macam mana Ustaz? Nun yang mesti ada tanda sukun. Kena faham. Ada orang sebut sebagai nun mati. Biasa kan kadang-kadang ada orang sebut. Ni nun mati ni, nun mati ni. Nun mati, istilah tajwid biasa kita dengar perkataan nun mati kan. Okay. Ustaz pun sama, kita belajar benda yang sama, kita belajar nun mati. Bila kita sebut nun mati, kita akan mengalami satu persoalan yang mana kita kena tentukan pula. Nun mati tu nun yang tak ada baris ke yang ada baris. So Ustaz nak mudahkan, Ustaz nak hilangkan persoalan tersebut, Ustaz pecahkan siap-siap. Nun mati tu terpecah kepada 2 bahagian, iaitu nun yang ada tanda sukun dan juga nun yang tak ada apa-apa baris. Mana kata kalau orang sebut nun mati atau tanwin. So nun mati tu nun mati yang jenis mana? Jenis yang ada tanda sukun ke? Jenis yang kosong, tak ada apa-apa baris. Jadi kat sini formula yang Ustaz kongsi, Ustaz terus tulis nun sukun.
Nun sukun ni makna kata atasnya mestilah ada tanda sukun. So kita bawakan juga contoh dalam ni. Man khaffat. Okey, baik. So ini adalah tiga contoh. Tutup mic Ustaz tengah terang ni. Okey, so inilah dia strategi untuk mengenal izhar halki. Ustaz berbalik kepada huruf-huruf tadi. Okey, Ustaz berbalik kepada huruf-huruf tadi. Ustaz beritahu apa? Tak perlu hafal 6 huruf tu. Ya ke Ustaz? Jom kita buktikan perlu ke tak perlu hafal huruf. Kita tengok tanwin selari. Okey, kita gunakan strategi yang Ustaz kongsi ni. Tanwin selari. Kita refer dalam contoh ayat Quran. Ghasiqin idza. Cuba perhatikan tanwin selari ini. Ustaz bulatkan ya, bagi kita nampak. Tanwin selari ni dia jumpa dengan huruf hamzah. Nampak tak? Hamzah ni adalah huruf siapa? Huruf izhar. Nampak? Ada hamzah kan? Perlu hafal tak? Tak perlu. Dah automatik dah jumpa dah. Kemudian tanwin 69 pula. Tanwin 69. Sekejap. Kita padam yang atas. Tanwin 69 jumpa dengan huruf ha kat sini. Tanwin 69 jumpa dengan huruf ha. Cuba perhatikan, ada tak huruf ha kat sini? Ada jawapan dia. So, ha ni adalah huruf izhar. So, kenapa tak huruf izhar? Tak perlu. Okay, kemudian nun sukun pula. Nun sukun sama juga. Man khaffat. Kita perhatikan, nun ini bertanda sukun. Kemudian dia jumpa dengan siapa? Huruf kha. Kita tengok di sini, mana dia huruf kha? Huruf kha pun ada juga ya di dalam senarai 6 huruf yang terlibat. Sebab tu tadi Ustaz bagi tahu, kita tak perlu menghafal huruf-huruf izhar. Kita sekadar tahu sahaja cukup dah. Oh, ni hurufnya. Kerana yang lagi penting adalah kita tahu cara baca dia. So, ni cara kaedah kita nak cari. Kemudian Ustaz terang pula cara nak baca. Lepas ni kita akan masuk dalam Quran, kita akan cari sama-sama. Baik, kita tengok pula cara bacaan dia. Kita refer kembali balik kepada ta'rif dia, kepada maksud tadi. Huruf nun sukun atau tanwin. Ni kita dah tahulah. Huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, dibaca jelas dan tanpa dengung. So kat sini Ustaz sebutkan apa? Bacaan izhar halki adalah perlu dibaca jelas tanpa dengung. Makna kata izhar halki adalah satu hukum yang dipanggil sebagai selfish. Dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia tidak berkongsi sebutan dengan huruf yang berada di hadapan dia. Kena ingat tu. Izhar halki adalah huruf yang selfish, yang mana pentingkan diri, dia tak nak berkongsi dengan huruf lain. Contoh pertama, contoh pada tanwin selari. Cuba tuan-puan perhatikan, tuan-puan dengar Ustaz baca. Ghasiqin idza. Ghasiqin idza. Kita akan baca kin, kita baca jelas. Dia tak ada panjang harkat dia. Satu harkat je, kita baca jelas. Ghasiqin idza. Jelas tanpa dengung. Itulah ada izhar halki. Dia hanya baca diri dia sendiri. Kemudian kita tengok contoh kedua. Tanwin 69 pula. Salamun hiya. Sama juga. Baca diri dia sendiri. Tanpa berkongsi dengan huruf yang berada di hadapan dia. Okay, kemudian contoh ketiga nun sukun. Man khaffat. Man khaffat. Kebiasaan kalau kita jumpa dengan nun mati kan, kita akan baca kan, kita akan baca ikhfa ataupun idgham. Tapi kalau izhar halki, dia sekat terus, dia tak nak berkongsi dengan huruf yang berada di hadapan dia, so dia akan baca diri dia sendiri saja. Man khaffat. Man khaffat. Tu kaedah dia. Kemudian kita tengok kedudukan pula. Kita tengok kedudukan huruf-huruf izhar. Ada yang tanya berkaitan dengan buku. Nanti lepas habis sesi perkongsian tajwid, Ustaz reveal balik. Ustaz beritahu balik berkaitan dengan buku. Stay tune, kita belajar dulu. Saat lagi kita kongsi berkaitan dengan buku. Okey, baik, kita sambung. Kedudukan pula.
Kalau tuan-puan dah pandai yang ini, okey, Ustaz masuk sikit, Ustaz masuk jugalah ya. Ustaz masuk juga berkaitan dengan kedudukan huruf-huruf izhar ni. Ada 3 kedudukan. Hamzah dengan ha ni duduk di bahagian lower, di bahagian bawah sekali, bahagian tekak gitu, bahagian halqum. Cuba tuan-puan pegang tekak masing-masing. Ya. Rasa haus tak? Tuan-puan dah start puasa kan? Kita akan pegang sini, kita akan rasa kita akan rasa getaran di bahagian bawah sekali. Kemudian huruf hamzah, huruf ha, gitu. Boleh Kemudian okey, kalau ada yang nak keluar boleh silakan keluar, nanti boleh tanya admin SPAQ macam mana nak dapatkan buku, ataupun boleh contact Ustaz insya-Allah. Baik, kemudian bahagian tengah tekak, ya, middle of your neck, ya, bahagian tengah tekak kita akan dapati 2 huruf juga, huruf ain dengan huruf ha. Kemudian ha pedas, ha. Kemudian huruf yang berada di bahagian atas sekali, gha dan juga kha. Ataupun boleh pegang leher masing-masing untuk merasakan apabila kita sebut 6 huruf ni, tuan-puan akan merasakan getaran. Jadi apa kaitan dengan izhar laki ni? Kaitannya adalah waktu kita sebut tanwin ni, kita baca jelas. Contoh Ghasiqin. Ghasiqin ni baca jelas. Kemudian bila nak sebut huruf hamzah, kita kena sebut dengan sebutan halki, dengan sebutan huruf halqum. Idza. Ghasiqin. Idza. So hamzah tu duduk kat bawah. Idza. Gitu. Boleh Okey, baik. Itu dia punya formula kita kongsi. Ustaz tanya sekali lagi, tuan-puan boleh respon Ustaz punya soalan. Soalan Ustaz adalah, strategi untuk mengenal izhar halki. Sebutkan 3 strategi untuk mengenal izhar halki. Yang pertama apa dia? Cuba tuan-puan respon. Tanwin selari. Tanwin selari. Okey, yang kedua? 69. Tanwin 69. Yang ketiga? Tanwin bertanwin. Ya, tanwin nun bertanda sukun, ataupun ringkasan dia nun sukun. Nun sukun. Baik. Terima kasih. Jom kita tengok pula contoh dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Contoh dalam Quran pada suratul Baqarah, muka surat yang ketiga, ayat yang ke-6. Tuan-puan boleh buka Quran, ataupun boleh refer nota yang Quran yang Ustaz share ni. Cuba perhatikan dekat skrin ni, cuba perhatikan pada ayat ke-6 ni, ada tak contoh izhar halki? Ya Ustaz, sawaun. Betul, sawaun. Mana kata tanwin 69 ni dia ada 2 jenis bentuk. Satu bentuk dia macam sekarang ni lah, sawaun ni. Satu lagi bentuk macam dalam nota yang Ustaz bagi tadi. Satu contoh dia punya bentuk ni macam ni. Dekat bar ni kan, nampak tak? Satu bentuk macam ni. Satu lagi bentuk dia akan jadi 69 macam ni. Sawaun ni. Sawaun. Okey, sawaun ini kategori tanwin apa ni? Kategori tanwin apa? 69. Betul. Kategori tanwin 69. Tanwin apa? 69. Okey, so tanwin 69, apakah fungsi tanwin 69 ni? Fungsinya adalah untuk menjadikan huruf itu selfish. Huruf itu pentingkan diri dia sendiri. Kena baca jelas diri dia sendiri sahaja. Sawa'un alaihim. Kena baca satu harakat je. Un alaihim. Selesai.
Okey, baik. Kita bawakan pula contoh berikutnya. Ayat ke-7. Cuba tengok ayat ke-7. Mana satu contoh izhar halki? Ada tak? Ada Ustaz. Di mana tu? Bun. Wa ala sam'ihim. Bun. Si Bun Ya. azim. Azabun azim. Betul. Ah, Okey. Jawapannya adalah azabun azim. Ini juga melibatkan kategori tanwin apa ni? 69. Betul, tanwin 69. Tanwin 69 kita kena baca macam mana? Baca dengan jelas. Baca Satu jelas. harakat. Baca dengan jelas. Satu harakat. Azab. Betul, satu harakat saja. Okey, baik. Kita bawakan pula contoh yang berikutnya. Sekejap Okey. Tuan-puan tengok. Oh, ni masih lagi tanwin 69. Ustaz cari pula tanwin selari sekejap tanwin selari. Sekejap ada tu satu tadi. kat mana tu? Surat 6 Ustaz. Surat 6 Sekejap ayat berapa tu? Okey, jumpa dah. Cuba tengok muka surat 6. Terima kasih yang bagi jawapan, yang bantu Ustaz. Muka surat 6 ayat 36. Cuba bagi tahu Ustaz ada berapa contoh izhar halki yang terlibat berdasarkan 3 formula tadi. Tanwin selari, tanwin 69 dan juga nun bertanda sukun. Anha. Ada 3. Ada 2. Tengok betul-betul, cari betul-betul 3 formula tu ada tak dalam ni? Ada 3 Ustaz. Ada 3. 2. Okey. Yang lain Anha bin ruwa. Limbang dia. Dua. Okey, terima kasih jawapan yang diberikan. Mungkin ada yang pertama kali dia pening-pening sikit ataupun macam tak jumpa lah. Saya jumpa 1 je Ustaz. Saya jumpa 5. Pelik. Ada 4 pula. Dia jumpa 4 pun ada juga. Okey. Tak apa. Ini perbincangan. Tak ada siapa yang salah, tak ada siapa yang betul. Kita belajar insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih jawapan yang diberikan. Jom kita tengok sama-sama soalan yang kita tengah bincangkan ni. Pertama, tanwin selari dulu. Okey, jom kita cari tanwin selari. Tanwin selari dekat mana? Liba'din. Ya. Kalau tuan-tuan tengok dekat bawah baris kedua yang Ustaz bolehkan warna biru ni. Ba'dukum li ba'din adu. Tuan-tuan akan tengok kat sini adalah tanwin. Tanwin apa? Tanwin selari. So tanwin selari peranannya kena buat apa? Kena baca dengan Jelas. betul. Kita kena baca dengan jelas. Liba'din adu. So dha itu, dha berbaris bawah tu kita baca diri dia sendiri sahaja. Jangan berkongsi dengan huruf depan dia. Liba'din adu. Gitu. Boleh Okey, kemudian tanwin selari dah selesai. Kita pergi pula tanwin 69. Ada tak tanwin 69 kat sini? Ada dekat ila. Ujung ayat Ila. ada dekat dekat ujung ayat. Wa mata'un kat ujung ayat Wa mata'un. So ain yang berbaris dhammatain, berbaris 2 di hadapan tu, berbaris 69, kena baca dengan jelas. Baca diri dia sendiri sahaja. Wa mata'un ilahi. Baca diri dia sendiri sahaja. Okay, selesai. Kemudian kita bagi pula dekat nun sukun.
Nun Anha. bertanda sukun. Anha kat mana? Latas. Baris atas. Azallahu masyaitanu. Awal ayat tu kan? Ah, Okey. Fa'azallahuma syaitanu anha. Okey, kat sini pun sama juga. Nun bertanda sukun. Sukun. Nun bertanda sukun. Maka kata kena baca dengan jelas. Anha. Anha. Dibaca dengan jelas. Anha. Kat sini kenapa kena baca dengan jelas? Sebab nun itu bertanda sukun. So dia baca diri dia sendiri sahaja. Anha, tak perlu baca anha. Macam tu salah. Kita kena baca jelas kerana nun itu adalah nun izhar. Anha. Gitu cara bacanya. Okey, dapat. Kita cari lagi contoh baris bawah sekali ni. Kat sini cuba cari ada tak tanwin yang berkaitan, tanwin selari ke, ada tak untuk baris Ada. bawah sekali? Kalimat. Lihat tu yang baris 2 tu bawah. tak boleh. Bawah sekali tu, bawah sekali. Bawah. Kalimatin. Baris depan. Bawah sekali. Kalimatin tu tak boleh. Dia Kalimatin Ustaz. Tak ada Ustaz. Tak ada. Tin tu tak selari. Ligodin ya, ligo. Kalimatin tu tak boleh. Tin tu tak boleh sebab dia tak selari. Okey, baik. Terima kasih. Ustaz selalu cari baris bawah sekali ayat 37. Yang 36 tadi dah selesai dah. Ada masih lagi cakap Ustaz li ba'din. Li ba'din dah selesai dah tadi, kita dah bincang. Okey, ayat 37. Ada yang cakap Ustaz kalimatin Ustaz. Okey, tak apa. Yang baru nak belajar kita bincangkan ya betul. Tak apa Ustaz terang Okey, baik. Kat sini kalimatin ni jawapannya tak jadi sebab cuba tuan-puan perhatikan dia punya tanwin. Dia Tak punya selari. tanwin tu betul. Tanwin kedudukannya adalah tidak selari. Oh, dia nak selari Ustaz. Cuba betul. Cuba bezakan dengan baris 2 terakhir ni li ba'din ni tadi. Huruf dha yang baris bawah ni, cuba tengok dia punya garis tanwinnya sama tak atas bawah? Li ba'din sama tak? Sama kan? Itu sama. Okay. Cuba tengok dekat kalimatin pula. Tak sama. Sama. Kalimatin tak sama. Kalimatin tak selari. Okey, baik. Kalimatin ni pula tak sama atas yang bahagian atas tu ke belakang sikit. Yang bawah ke depan sikit. So betul, dia bukanlah formula strategi yang Ustaz kongsi. Sebab itulah Ustaz, saya. min yang tadi tu Ustaz, ayat tadi tu Ustaz. Tunjuk balik ayat tadi. Okey. Kan bawah-bawah tu ada min tu yang Ustaz kata min tak ada mati tu ya. Contohnya. Nun kosong Nun kosong. Itulah dia ya contoh. Ya, betul. Kalau nun kosong terlibat tak? Tak terlibat. Tak terlibat. Yalah, tapi itulah contohnya ya. Ya, betul. Nun mati. Ni nun matilah panggilan. So nun mati tu terpecah kepada 2 lah. Satu nun kosong ni, nun tak ada apa-apa baris. Satu lagi nun yang bertanda sukun. Boleh Dapat? Okey, dapat Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Baik, so kalau ni nun bertanda sukun atau nun mati Itu baru ataupun nun apa? kosong. Izahara hakil Ustaz. Betul. Ini- Okey, kejap. Ini bila guna? Tadi ada yang tanya kan nun kosong. Okey, kalau nun kosong ni nun yang tak ada apa-apa baris, dia jumpa dengan huruf lain, dia kena kongsi. Bacanya kena jadi mir rabbihi. Dia akan jadi hukum lain lah. Ustaz tak nak sebut lagi, Ustaz tak nak ajar lagi. Ustaz nak fokus dulu dekat izalki saja. Boleh kita hormati kawan-kawan yang baru nak belajar. Boleh. Okey, so dekat mir rabbihi ni tak jadi sebab nun itu tak ada tanda sukun. Ada tanda. Boleh Okay, jom kita cari lagi sampai pandai. Ayat 38 pula. Muka surat sebelah. Okay, muka surat apa ni? Muka surat 7 baris atas sekali. Cuba cari ada tak izhar al-ki? Tak ada. Tak ada. Ayat 38. Ada tu. Jami'an Ada. mim ada. Aufun. Fala khaufun. Aufun ada Ustaz.
Cuba bagi tahu Ustaz ada berapa? Ada berapa dulu? Jangan beritahu kat mana tempat dia. Bagi tahu ada berapa dulu. Satu Ada ke? berapa? Satu ke, Satu je tiga nampak. ke? Satu je nampak. Sampai habis. Ayat 38. Ayat 38. Dua Ustaz. Dua. Satu. Satu je. Satu. Dua. Dua Ustaz. Dua. Dua Ustaz. Dua Ustaz. Dua. Dia dua. Kat Dua. mana dua Ada tu? satu. Minha sama khawfun. Min. Alaihim. Mim mati. Mim mati kan mati. Dia empat. Okey dah? Okay, boleh tutup mic dulu. Ustaz terang pula. Terima kasih. Jawapan yang diberikan ada yang kata 1, 2, 3 pun ada. Okay, kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 7 ayat 38. Qulnah bitu minha jami'a. Okay, kita stop kat situ dulu. Adanya nun bertanda sukun. So, dia adalah syarat yang ketiga tadi. Strategi yang kita kongsi tadi kan. Bagi yang masih belum faham, cuba tengok. Nun sukun. Nun sukun adalah strategi yang ketiga. So, kita refer balik dekat ayat Quran ni tadi. Okay. Kat sini, minha. So, minha ni adalah contoh pertama. Kena baca jelas. Minha. Satu. Kemudian ada yang kata jami'an Ustaz. Jami'an. Baik. Kita tengok jami'an. Dia punya tanwin dia. Selari ke tak selari tu jawapannya? Tak Tak. selari. Lari. Betul. Lari. Jawapannya adalah tak selari. Kita tengok sendiri pun kita nampak dah. Satu ke belakang, satu ke depan ni Ustaz. So tak selari. Jadi masuk tak dalam strategi yang Ustaz kongsi ni? Tak termasuk. Tak masuk. Mana dia kena tanwin selari. Yang nombor 1 sekali ni. Formula pertama. Okay, so tak masuk. Jadi kita refer balik tadi. Apa nama ayat Quran. Jami'an tak dapat So yang jawab jami'an tadi jawapan tak tepat lah. Kemudian kita bagi baris kedua. Hudaya fala khawfun alaihim. Khawfun. Ini tanwin apa ni? Tanwin 69 Ustaz. 69. Ya betul. Ini adalah strategi yang kedua. Yang kedua. Tanwin 69. Jadi kena baca dengan jelas lah. Fala khawfun alaihim. Dia selfish, kena ingat tu. Nanti lepas ni nak tadarus kan. Ada banyak lagi hari nak bertadarus. Tuan-tuan boleh guna formula yang sama. Kalau ada kawan-kawan yang salah, cakap dekat kawan-kawan. Ini adalah baris selfish ni. Kena terangkan betul-betul. Jangan kita tujukan dekat orang yang baca tu pula. Nanti dia terasa pula, uish, aku ni selfish ke? Bukan. Kena terang betul-betul. Selfish kat sini maksudnya adalah baris tanwin tersebut. Kalau 69, kena baca diri dia sendiri sahaja. Fala khawfun alaihim. Satu harakat sahaja. Jangan lebih. Jangan lebih jadi dua. Fala khawfun. Salah lah. Dia satu harakat je. Fala khawfun alaihim. Satu harakat je. Okey, selesai. So, yang jawab 2, tahniah. Kita berikan tepukan dekat kawan-kawan yang berjaya. Alhamdulillah. Mana? Kita berikan emoji tepuk. Alright. Bagus. Tahniah. Perempuan yang dapat jawab betul. Yang salah, kita cari lagi. Ustaz akan pastikan sebelum habis kelas, tuan-puan betul-betul hadam. Dan tuan-puan terus dapat gunakan dalam bacaan masing-masing. InsyaAllah. Kita cuba insyaAllah. Allah yang bagi faham, kita buat yang terbaik. Baik, kita cari lagi contoh berikutnya insyaAllah. Sekejap. Kalau tadi soalan-soalan yang senang, Ustaz cuba cari soalan-soalan yang susah. Memandangkan masing-masing dah makin pandai dah. Jadi kita perlu cari soalan yang lebih payah supaya tuan-puan teruji kefahamannya. Boleh Ustaz bagi susah boleh Ustaz, dia orang pakar kat sini. Okey, tak apa. Kita cabar diri. Nak tengok tuan-puan jelas faham ke tak faham. Sebab lepas ni tuan-puan akan baca Quran. Ustaz tak selamanya memimpin tuan-puan dalam mendengar bacaan. Jadi tuan-puan kena faham betul-betul supaya tuan-puan boleh guide diri sendiri ataupun kawan-kawan lain yang baca Quran. Bila dengar dia salah, kita pun dapatlah tegur. Oh, kat sini Ustaz ajar dah tadi. Pagi tadi Ustaz ajar kan, kat sini kena baca jelas. Dia selfish. Tak boleh berkongsi dengan huruf di hadapan dia.
Gitu. Okey. Baik, boleh buka pada muka surat 14. Suratul Baqarah, muka surat 14. Okey. Ready semua? Okey, Ustaz hanya minta tuan-puan bagi tahu angka nombor saja. Jumpa berapa? 1, 2, 3. Jangan beritahu tempat dia kat mana. Supaya kawan-kawan yang belum jumpa biar dia tercari-cari. Uish, ada yang kata 1, ada yang kata 2. Biar dia tercari-cari. Boleh Okey, ni soalannya agak susah sikit. Bukan susah apa pun sebab dia panjang je. Dia punya formula tetap sama. Saja kita nak bagi tuan-puan rasa tercabar. Muka surat 14, dah ready dah? Dah buka Quran masing-masing? Dah. Tengok skrin Okey. Ustaz. Tunjukkan ayat. Okey, boleh. Tengok skrin pun boleh. Sila tengok pada ayat ke-90. Silakan. Ada berapa izhar halki. Jangan beritahu kat mana tempat dia. Bagi tahu nombor saja. Jumpa 1 ke 10 ke. Mana tahu kan. Okey, bagi tahu. Sila cari. Satu. Ada berapa? 1. Satu. Sama apa tu? Ada dua. Dua. Tiga Ustaz. Tiga. Saya mungkin banyak. Dua. Satu. Lepas tu. Ada kenapa? Tiga. Satu tanwin selari. Ada satu selari. Jangan cakap. Sorry. Dua. Satu. Tiga Ustaz. Tiga Ustaz. Test. Ustaz dah keluar tadi. Ustaz keluar Ustaz. Ada tiga. Ustaz cakap sendiri tu. Ustaz cakap sendiri tu punya. Tiga Ustaz. Saya pun nampak tiga Ustaz. Ada tiga. Okey. Tiga. Ustaz. Baris selari. Tiga juga. Ada. Tiga Ustaz. Dua Ustaz. Tiga. Sukun ada. Baris selari ada. 29 pun ada. Empat. Oh, ada 4 Empat. pula. Elok. Okey, ada 5 yang jawab 5 ada tak? Alang kita cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5 pula. Tiga. Dah selesai dah? Tiga. Saya jawab Terima kasih. tiga. Okey, kita tengok siapakah yang terkena siapakah yang salah. Nasib baik Ustaz jauh, kalau dekat yang salah Ustaz rotan tadi. Nasib baik online Okey, jom kita sama-sama cari pada ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz gurau-gurau jangan ambil serius. Okey, belajar tajuk ini kena santai-santai. Jadi kalau straight je nanti dia pening-pening kan. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 90 tadi. Jap. Ustaz dah tadi Ustaz terkeluar ke? Ada Ustaz share screen tak sekarang? Ada. Ada. Ada tengah share. Tengah share. Baik. Tengah share tu. Baik. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah. Okey, baris pertama ada tak? Tak ada Ustaz. Tak ada Okey, baris pertama tak ada. Selesai. Kita tutup mata untuk baris pertama. Kita pergi baris kedua. Anzalallahu baghyan. Nampak macam tanwin selari ni. Betul ke? Tanwin selari? Betul Ya. Ustaz. Ya. Betul. Tanwin selari. So, tanwin selari. Kita baca dengan jelas. Baghyan. Okey, Ustaz beritahu kat sini walaupun dia ada alif. Cuba tengok dekat ya tu ada alif kan? Ada. Tapi dia
tetap kena baca satu harakat juga. Satu harakat. Sebab Dia tak boleh baca dua harakat juga. Baghyan sebab apa? Dia selfish, dia tak nak berkongsi dengan huruf yang berada di hadapan dia. Kena faham konsep tu. Walaupun depan dia ada alif, Walaupun betul, dia ada walaupun depan dia ada alif, tetap baca satu harakat juga sebab dia tanwin selari. Baghyan yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Macam nampak lagi tu. Nun apa? min ibadi. Betul. Nun bertanda sukun. Nun bertanda sukun, maka baca dengan jelas. Min ibadih. Min ibadih. So dah ada dua dah. So baris kedua ada dua contoh. Kita bagi baris ketiga pula. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Macam jumpa lagi lah. Bi ghadabin. Tanwin selari ya. Tanwin selari bi ghadabin ala. Maka baca dengan jelas juga, satu harakat saja, selfish, hanya diri dia sendiri sahaja. Bi ghadabin ala ghadab. Walil kafirina azabun muhin. Dah habis. Ada lagi tak? Tak ada dah. So tahniah kepada yang jawab 3. Dikatakan kat kawan-kawan yang jawab 3. Alhamdulillah. Bagus. saya tak perasan yang ujung tu Ustaz. Okey, baik, tak apa. Okey, alhamdulillah. Tahniah tuan-puan yang jawab dengan tepat. Itulah dia izhar halki. Senang ke senang belajar tajwid ni? Boleh. Alhamdulillah. Kalau Ustaz ajar faham lagi. Senang bila Ustaz tengah ajar. Ustaz ajar menang. Kalau tahu senang lah Ustaz. Kalau tak tahu Ustaz tengah ajar. Okey, baik. Alhamdulillah. Faham lah. Senang. Ustaz tak ada susah. Ustaz buat kelas lah Ustaz setiap hari. Kan? Okey, baik. Ustaz memang buat kelas setiap hari. Ustaz buat kelas di TikTok, di YouTube. Cuma Ustaz dekat sini Ustaz tak buat kelas lah sebab line tak berapa cantik. Nanti Ustaz balik daripada New Zealand ni, nanti kita buat Ustaz buat kelas online setiap hari Ustaz buat. Cuma larat tak larat je. Pagi ada, petang ada, malam ada, sehari sampai 5 kali. Cuma larat tak larat je lah nak follow. Kan? InsyaAllah Ustaz. Untuk pengetahuan insyaAllah. Semua jangan tinggal semua. Ya, betul. Okey, wallahu alam. Baik, ada lagi beberapa minit yang berbaki. Ustaz nak maklumkan, ada tak kat sini yang belum dapatkan buku? Dah dapat dah. Okey, Ustaz, kami tak dapat lagi. Tak tahu. Okey, yang tak dapat lagi. Dah ada nombor Ustaz belum? Ada dah nombor Ustaz. Nombor telefon ada. Nombor telefon ada. Dah WhatsApp dah? WhatsApp belum. WhatsApp belum. Jadi tuan-puan, Ustaz ramai yang cakap Ustaz bolehlah bagi harga promo lagi. Ustaz pun rasa tak apalah, anak-anak murid Ustaz nak belajar lagi. Bukan anak-anak murid, ibu-ibu murid. Dapat pahala Ustaz dalam Ramadan ini murid. Nak murid Ustaz. Bagi promosi. Ustaz cepat sikit habis. Okey, harga asal RM50. Harga promo adalah RM38. Bagi tuan-puan yang belum dapatkan buku lagi, tuan-puan boleh WhatsApp Ustaz, nanti Ustaz bagi link. Ustaz ada link kat Shopee Kalau tuan-puan tak tahu nak beli, Ustaz tak tahu nak beli, Ustaz bagi link, tuan-puan bagi je anak-anak suruh belikan. Cakap abang, kakak minta belikan buku Ustaz ni. Itu memang link Shopee Ustaz sendiri. Ustaz set up link Shopee tu untuk tuan-puan dapatkan. Mudah Ustaz. Baik. Okey, Ustaz bagi link dia. Okey, kemudian yang dah beli buku, Ustaz nak maklum, kejap, Ustaz scroll sampai habis. Ustaz bagi nombor handphone sekali lagi Ustaz. Ada. Boleh kejap Dalam Ustaz bagi lagi. ada kot. Minta tolong tuliskan dekat komen siapa yang berkelapangan. Okey, yang dah beli buku Ustaz nak maklum, sebenarnya
boleh dapat kelas percuma yang Ustaz dah rakam yang ada di bahagian belakang buku. Tuan-tuan tengok belakang buku ni ada scan untuk video belajar tajwid percuma. Dah scan. Manakala tuan-puan yang dah pun beli buku, tuan-puan boleh tengok Ustaz punya kelas tajwid percuma dekat belakang barcode ni. Macam mana nak scan barcode ni Ustaz? Boleh tanya anak-anak juga. Ataupun tuan-puan boleh download QR code. Boleh scan belakang ni. Tuan-puan scan saja, tuan-puan akan dapat link kelas. Tuan-puan akan dapat link di YouTube. Dapat link di YouTube, tuan-puan akan dapat kelas Ustaz hurai tajwid daripada ayat pertama surah Fatihah. Surah Fatihah, surah Baqarah dan seterusnya. InsyaAllah. Jadi itu manfaat yang kita buat. Ni kelas percuma je Ustaz. Tak ada kenakan apa-apa bayaran. Scan je dapat kelas percuma. Ni adalah untuk mereka yang beli buku. Yang tak beli buku tak dapat lah. Ustaz nak tanya, kena scan sekali cukup lah kan Ustaz? Macam mana? Sekali scan cukup lah kan? Kena scan setiap kali tu? Tak ada, scan sekali je dah dapat link YouTube tu, dapatlah kelas. Dah dapat dah, itu saya suruh anak scan, dah dapat dah. Itulah dah dapat, okey lah, alhamdulillah. Dah tengok kan, ada kelas-kelas tak buat kan? Ada. Dah tengok. Boleh tengok. Nanti kalau tuan-puan dah follow Ustaz punya kelas tajwid, tuan-puan akan dapat praktikan lah tajwid-tajwid yang dah pun belajar. Macam hari ni belajar Izhar Al-Ki. Nanti contoh dalam surah Fatihah, surah Baqarah, kalau ada Izhar Al-Ki, tuan-puan akan rasa, ini dah belajar dah ni. Dia akan seronok lah. Kita dapat. Okey, baik. Ustaz kan? Okey. Mana? Sekarang dah Zuhur dah, 1:30 dah. 1:30. Zuhur. Kita baru lepas subuh. Betul. Pukul 8. Okay, Ustaz. Belum pukul 9 ni. Itulah dah baru pagi kan. Okey, alhamdulillah. So Ustaz sebutkan nombor Ustaz balik. Siapa yang belum ada nombor Ustaz sebutkan 017 017 2806 855. Ustaz ulang balik 017 280 655. Boleh okey. So tuan-tuan juga boleh follow sosial yang ada ni. Ni YouTube Ustaz, FB Ustaz. Yang dah dapatkan buku boleh lah tengok-tengok godek-godek Ustaz punya TikTok, punya Instagram, Twitter. Semua ada. Kita godek yang begini. Ni ada program-program yang kita buat. Godek. Boleh okey. Nak godek tak pandai Ustaz. Dua. Ni antara apa bab yang Perjalanan. akan belajar juga lah. Sangat menarik nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Allahu'alam. Okay. Ada lagi nak tanya soalan yang berkaitan tak faham dan sebagainya? Nampak okey lah Ustaz, insyaAllah. Ustaz boleh faham. Boleh lah faham, alhamdulillah. Ada tak yang tak nak tanya soalan? Biar sikit-sikit lama-lama jadi bukit Ustaz. Ya, betul. Okey, saya rasa tak ada apa dah. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki pada lain pertemuan. InsyaAllah. Okey, wallahu'alam. InsyaAllah. Jauh lagi tu. InsyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan tatlah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita serahkan kembali kepada admin yang bertugas.